Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ni dapat kita bersama-sama untuk kita teruskan pengajian kita berkaitan dengan kitab kita, iaitu kitab Al-Arba'un Al-Manawiyah, berkaitan dengan adab-adab sesama manusia. Dan pada malam ni tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala, kita masuk topiknya, iaitu berkaitan dengan bab yang ke-13, adab dengan orang tua dan sudah lanjut usianya. Bab ke-13, adab dengan orang tua dan yang sudah lanjut usianya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bacakan hadis ini terlebih dahulu. Saya meriwayatkan hadis dalam bab ini daripada guru saya, iaitu saya ini adalah muallif rahimahullah taala, Fadilatul Syekh Dr. Abdul Rahman bin Abdul Karim Al-Uthmani hafizahullah taala. Dia kata, saya meriwayatkan hadis dalam bab ini daripada guru beliau, Syekh Al-Muammar Datuk Ahmad bin Muhammad Nur, yang dikenali sebagai Pak Tihmat, Kuala Nerang, Kedah, dengan sanad yang bersambung kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu an, bahawa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku melihat dalam mimpiku bahawa aku sedang bersiwak, maka datang kepada aku dua orang lelaki, di mana salah seorang daripada mereka lebih tua daripada yang lain. Aku lalu menghulurkan siwak kepada yang lebih muda di antara keduanya, namun dikatakan kepadaku, berikannya kepada yang lebih tua. Maka aku berikan siwak tersebut kepada yang lebih tua di antara mereka. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari, nombor dengan hadisnya 246. Dan juga hadis yang kedua daripada Sahal ibn Sa'id As-Sa'idi Al-Ansari radhiyallahu anhu, meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan air minuman, lalu baginda meminumnya. Di sebelah kanannya terdapat seorang anak muda, manakala di sebelah kirinya terdapat beberapa orang tua lanjut usia. Baginda lantas bertanya kepada orang muda di sebelah kanannya, apakah engkau mengizinkanku sekiranya aku memberikan minuman ini kepada mereka lebih dahulu? Anak muda itu menjawab, tidak, demi Allah wahai Rasulullah, aku tidak melebihkan orang lain lebih daripada diriku sendiri dalam mendapat sesuatu daripadamu. Rasulullah SAW lalu memberikan minuman itu kepada tangan anak muda tadi dalam keadaan baginda tidak menyukainya. Hadis sahih daripada riwayat Imam Malik dalam kitab dia Al-Muwatta. Dan yang ketiga, nama Allah Subhanahu wa taala, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah orang-orang yang berada di belakangku di kalangan orang-orang yang cerdas akalnya dan cepat fahamnya. Begitu juga dengan orang yang di belakang mereka. Itu baginda mengulangi 3 kali, hendaklah kalian berhati-hati daripada hiruk pikuk tempat berjual beli. Tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala, malam ni kita masuk topik berkaitan dengan adab. Ini kita kata adab bersama dengan orang-orang tua. Kalau kita lihat sikit di belakang tu, latar belakang sahabat Nabi yang namanya Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi Al-Ansari radhiyallahu anhu, merupakan antara sahabat yang mencapai umur panjang. Beliau hidup hingga umurnya 100 tahun dan merupakan sahabat muda Rasulullah SAW yang terakhir meninggal di Madinah. Dipanggil Sigar Sahabah, ataupun sahabat muda adalah generasi anak seperti Abdullah bin Umar, manakala kibar sahabah adalah sahabat-sahabat yang tua, dia kan generasi bapa, antaranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu.
Nama asalnya ialah hazn, yang bermaksud huzn ataupun hazn, yang bermaksud kesedihan. Asal-asal namanya lah. Kemudian Nabi tukarkan nama bagi nama beliau tadi kepada Sahal, yang bermaksud mudah. Beliau merupakan sahabat yang paling muda menyertai perang Tabuk dan memberikan khidmat kepada kibar sahabat di dalamnya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini tuan-tuan, orang yang sebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmizi, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana." Bukanlah di kalangan kami mereka yang tidak memberi kasih sayang kepada orang yang kecil dan memerikihkan orang yang besar, yang tua. Dalam kitab Syarah Tuhfatul Ahwazi, Syarah Sunan Tirmizi, lam yuwaqqar maknanya dalam arti Allah ay yu'azzam. Laisa minna, tidaklah di kalangan kami, tidaklah laisa minna, bukanlah daripada kalangan kami mereka yang tidak memberi kasih sayang kepada kanak-kanak dan mereka yang tidak memuliakan orang-orang yang tua. Ada yuwaqqar maknanya yu'azzim, maknanya memuliakan. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, di sini hadis ini menyatakan, kalau kita baca hadis yang saya bacakan ini, yang terakhir ini, kita kena tahulah, menyatakan yang dimaksudkan orang tua ni yang sudah lanjut usia ni, kalau dalam Islam mati Allah Subhanahu wa taala, kita disuntut untuk memuliakan orang yang lebih besar, tak kira lebih tua daripada kita. Yang lebih tua daripada kita, hormat. Adapun bukan bermakna kalau yang kecil itu kita tidak ambil cakna, kita tak ambil, tidak berikan ataupun kita istilahnya tak hormat ataupun tidak memberi ihtiram juga kepada kanak-kanak. Kalau kanak-kanak ni kita dituntut untuk memberikan kasih sayang. Kasih sayang masuk kat sini kita kata adalah untuk gurau sendanya dengan kanak-kanak, bukan hanya dengan cara ketegasan. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang pertama yang dibacakan tadi dalam kitab ini ataupun berkaitan dengan topik ini, tuan-tuan mati Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW bersabda, aku melihat dalam mimpiku, Nabi bersabda, aku melihat dalam mimpiku bahawa aku sedang bersiwak. Siwak ni tuan-tuan mati Allah adalah merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siwak dalam istilah bahasa Arab merujuk kepada penggunaan kayu dengan menggunakan kayu siwak yang dipanggil yang disebut kayu arak. Umumnya siwak ini maknanya gosok gigi lah, katakan. Zaman Nabi tak ada lah beruh gigi. Zaman Nabi mereka gunakan kayu siwak yang diperbuat, yang diambil daripada jenis kayu yang dipanggil kayu arak. Dia ada dua kayu sugi yang digunakan pakai. Yang sampai kat kita ni hari ni ialah yang diperbuat, yang diambil daripada kayu arak. Ada orang ramai pegang tu kan, katakan yang tu diambil daripada kayu arak. Dia ada satu lagi dipanggil basyam. Dia panggil satu lagi basyam. Tapi basyam ini biasanya digunakan untuk orang yang kalau giginya kita kata cepat berdarah. Dia tempat dia lagi lembut. Basyam tu dia punya kayu dia lagi lembut. Bila kita dah hancurkan, dia punya urat kayu dia tu lagi lembut, dan dia ubat. Ubat dia macam saya pernah lah cari dekat Mekah tu, pergi naik ke bukit dekat area Mekah tu, mencari kayu basyam tu. Tapi pokok
pokok pokok kayu sugi tu saya tak pernah pergi carilah. Sebab dia ada tempat-tempat dia lah, dia katakan. Basyam tu pernah, dia katakan. Siwak nama Allah Subhanahu wa taala pada asalnya ialah seperti mana yang saya kata tadi, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara yang disunatkan kita bersiwak apabila kita bangkit daripada tidur. Kerana Nabi SAW bila dia tidur, siwaknya ada di tempat berhampiran dengan tempat tidurnya. Sebab apabila dia bangkit daripada tidurnya, setelah zikirnya, setelah sapu mukanya tentang macam Allah Subhanahu wa taala, Nabi akan bersiwak. Nabi akan bersiwak. Dan juga sabit dalam hadis Nabi SAW, Nabi bersiwak ketika berwudu. Juga sabit Nabi SAW bersiwak indah kulli salah, ketika salat. Dan Nabi juga nama Allah Subhanahu wa taala bersiwak apabila telah lama diam. Dalam keadaan diam lama, katakan, lepas tu Nabi akan ambil siwak untuk bersugi. Siwak nama Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita bawa kayu siwak, kita pun kena tahu jugalah penggunaan cara menggunakan kayu siwak tu. Kayu siwak ni tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, janganlah sebulan duk pakai panjang tu je sama. Kadang-kadang tengok orang pakai kayu siwak tu, kata kan, dia beli satu batang kayu tu boleh pakai setahun. Ada kayu siwak ni tuan-tuan macam Allah hendaklah dipotong selalu. Aisyah radhiyallahu anha, bila Nabi beri arahan, bila Nabi ketika akhir hayat baginda sallallahu alaihi wasallam, Nabi sedang sakit, dalam sakit yang membawa kepada kematian baginda sallallahu alaihi wasallam, kewafatan baginda. Nabi tengok ada orang sahabat lain datang ziarah dengan bawa kayu sugi. Kata Aisyah, aku faham bila Nabi melekkan mata dia kepada Aisyah, aku faham bahawa Nabi nak bersugi. Lalu Aisyah ni dia pergi ambil kayu sugi, dia potong yang lama tu, lepas tu dia buang kulit dan digigit bagi lembut. Digigitkan untuk Nabi SAW biar bagi lembut, lalu diserahkan kepada Nabi SAW untuk dia bersugi. Dan juga disunatkan bersugi nama Allah Subhanahu wa taala inda taghayyur, mana ketika berubah bau mulut, rasanya mulut tadi dah mula rasa bau, disunatkan juga gosok gigi. Kecuali pada bulan Ramadan, khilaf di antara jumhur dan juga mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i dan macam Allah melihat bahawa sugi itu tidak dibenarkan selepas zuhur, adapun sebelum zuhur dibenarkan. Kerana macam Allah Subhanahu wa taala lepas zuhur, dia kata bau yang terhasil itu tak perlu nak dihilangkan, kerana bau mulut orang berpuasa ini berdasarkan hadis Nabi SAW adalah seperti bau kasturi, kata. Dan wallahu alam, jumhur ulama kata tidaklah makruh hukumnya hatta bulan Ramadan nak bersugi pagi ke petang ke tengah hari ke, tidak ada masalah, katakan. Wallahu a'lam. Jangan dimakan ubat gigi ataupun bahan tu, sudahlah, ya, tidak. Jadi tuan-tuan macam Allah, kayu sugi lah, ya, katakan. Kalau seorang itu dapat beramal dengan menggunakan kayu sugi, kita kata gunakanlah kayu sugi tadi dengan cara yang tidak dengan tidak istilahnya kita kata tidak menyebabkan orang rasa geli dengan kayu sugi tu, katakan. Kadang-kadang kita lihat macam Allah Subhanahu wa taala, ialah kita faham itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi kita kena tengok jugalah, katakan, jangan sebab berus gigi tadi tuan-tuan macam Allah Subhanahu, dengan sebab sugi tadi, kayu sugi tadi, orang akan rasa lain macam, katakan, duduk sebelah kita. Sekarang ni macam-macam
ada dimasukkan ke dalam something kan, dia nampak lagi cantik. Jadi orang tak adalah nampak tengok dia macam je katakan. Ada. Lagilah kalau kayu sugi itu dah lama. Ada. Kayu sugi itu dah lama, wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala sugi ada. Maknanya kalau hari ini kita tak ada kayu sugi, kita ada buruh gigi. Adakah dia menyamai Ustaz? Dia katakan dia sama juga hukumnya, katakan. Kerana dia termasuk dalam dalam siwak. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum as-siwak inda kulli wudu. Dalam satu riwayat inda kulli salah. Kalaulah tidak menjadi keberatan ke atas umat aku, maka aku perintahkannya untuk bersugi, untuk menggosok giginya, tuan-tuan. Setiap kali dia wudu, setiap kali dia nak salat. Dalam riwayat ada riwayat kata inda wudu, ketika wudu, ada riwayat ketika inda salah, katakan. Wallahu a'lam. Maka perhatikan baik-baik, bersugi itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita buat ianya boleh, kadang-kadang kita rasalah kita saya selalu dah sebutkan sebelum ni, tuan-tuan rahmati Allah, berapa ramai kita hari ni yang bangun pagi gosok gigi tapi tak sedar itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan tak tahu, dia tahu tapi tak sedar, ya katakan. Bila tak sedar, dia jadikan benda tu hanya sekadar adat. Dia anggap benda tu sebagai adat sahaja. Tidaklah menganggap benda itu satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia anggap benda tu biasa, ya katakan. Ruginya apabila kita bersugi tapi kita tidak beroleh pahala kerana tidak berniat untuk nak mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak berniat untuk mati Allah, sebab innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amalan itu kena ada niat. Tak ada niat untuk mati Allah Subhanahu wa taala, tak, maknanya amalan tadi tidak diterima ataupun tidak sah. Lalu bagaimana nak diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala? Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan mati Allah, biasakan, katakan. Niat ni janganlah dipersusahkan, katakan. Jangan dipersusahkan. Ta'yin ni kita tentukan, kita nak buat ni nak ikut sunnah. Biasakan dalam setiap kali perbuatan benda yang macam sugi tadi ataupun sewaktu dengan yang harus tadi, yang boleh dilakukan, dan jika diniatkan kerana Allah, kita akan boleh pahala. Apatah lagi benda yang dah jelas-jelas sabit dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti bersugi. Bersugi, gosok gigi. Dalam masa yang sama juga namanya Allah Subhanahu wa taala, antara sunnah juga Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah menggosok lidahnya. Kita kata sunnah juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis sabit, Nabi juga pernah menggosok lidahnya. Lidahnya, katakan dengan sama ada kayu suginya tadi ataupun dengan brus gigi kita hari ini, wallahu a'lam. Di situ kedua-duanya harus ada, bahkan sunat kita buat begitu nama Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat hadis ni. Aku melihat Nabi dalam mimpi aku bahawa aku sedang bersugi. Maka datang kepada aku dua orang lelaki, di mana salah seorang daripada mereka adalah lebih tua. Salah seorang daripada mereka lebih tua daripada yang lain. Aku lalu menghulurkan siwak kepada yang lebih tua ini, dan di antara keduanya, namun dikatakan kepadaku, berikanlah kepada yang lebih tua. Maka aku berikan siwak tersebut dengan yang lebih tua di antara mereka. Orang Melayu, saya rasa dalam bab ihtiram orang Melayu ni, kita kata sebenarnya tinggi, katakan. Orang yang lebih tua je dia panggil abang. Ada. Kalau ada pangkat dipanggil dengan pangkat ihtiram. Ada. Orang Arab dia tak ada istilah panggil abang ke kita tak, abang kakak tak ada, katakan. Dia istilahnya ukhti, kata, akhi, katakan. Ada saudara perempuan, saudara lelaki, katakan. Dia akan sebut begitu, ataupun dia akan sebut kalau orang tu lebih tua daripada dia, dia sebut dengan syekh, dengan panggilan-panggilan yang tertentu, ataupun dengan gelaran. Dengan gelaran ni kalau macam dilihatlah anak sulung siapa, nama apa, katakan. Ada nama anak sulung
Contoh nama abang ni, siapa ni? Nama anak abang ni semua apa? Apa dia? Panjang nama dia Nur. Tu orang Arab dia tak suka nama panjang. Dia kata Nurul Syafiqah. Ada. Katalah dia kata Abu Nurul. Dia sebut Abu Nurul, dia katakan Abu Nurul Syafiqah. Ataupun dia akan merujuk kepada anak sulung lelaki. Anak sulung lelaki apa nama? Rayyan. Dia kata. Ni. Oh ni. Dia boleh sebut Abu Rayyan. Abu Rayyan dia katakan. Jadi macam istilah itu biasa orang Arab dalam mengihtiram orang dia. Tapi budaya kita tak ada, dia katakan. Yang sebut Abu dia katakan. Budaya kita lebih kepada abang. Yang penting adanya ihtiram dengan orang yang lebih tua daripada kita. Kalau abang, kalau kakak, kalau ustaz, kalau orang tok guru, datuk dan sri kita letakkan pada kedudukan, dia katakan. Dan Islam nama Allah Subhanahu wa taala, kita dituntut untuk meletakkan seorang itu pada kedudukannya. Ada. Wallahu a'lam. Kemudian nama Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam nyatakan terlalu banyak dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyarankan supaya kita menghormati orang yang lebih tua. Ada orang yang lebih tua daripada kita. Contohnya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut kat sini, katakan tadi yang saya bacakan, banyak riwayat dalam hadis riwayat Imam Tirmizi ini, banyak riwayat laisa minna man lam yarham saghirana dan wa ya'rifu syarfa kabirana. Wallahu a'lam. Riwayat hadis Nabi SAW sangat banyak dalam berkaitan dengan menghormati orang-orang yang lebih dewasa ataupun lebih umurnya daripada kita. Tengok saja dalam mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dia bermimpi, mimpinya adalah hak, benar. Ada sebab mimpi para anbiya. Tapi mimpinya kita nama Allah Subhanahu wa taala kena tapis dulu. Mimpinya kita kena tapis. Kena tapis sebab mimpinya kita nama Allah Subhanahu wa taala, kita kata bukannya semuanya mimpi yang salihah, katakan. Sebab adanya mimpi yang merupakan mainan syaitan. Tapi bila Nabi sebut itu mimpi baginda sallallahu alaihi wasallam, ianya adalah benar. Dan sebab itu dijadikan ianya sebagai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi dah beritahu. Nabi beritahu dia apa yang dilihat dalam mimpinya. Maka dia dah jadi qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia dah menjadi kata-kata baginda sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita macam Allah Subhanahu wa taala tidak. Mimpi siapa pun, kata, hatta kadang-kadang kita kata tak semestinya semua mimpi orang alim macam Allah Subhanahu wa taala, Allah alam. Walaupun dia orang alim, tidak bermakna dia tidak bermimpi dengan mimpi yang dipermainkan oleh syaitan, katakan. Allahu a'lam, katakan. Ada je katakan kita kata orang yang yang as long as dia bukan nabi, katakan, maka ada kebarangkalian untuk dia bermimpi dengan mainan-mainan syaitan, waliyazbillah. Sebab itu mimpi ini dalam mata Allah selain daripada para anbiya, perlu dilihat berbagai sudut sebelum nak diterima, katakan. Ada orang-orang yang konon-kononnya, ada orang-orang yang saleh bermimpi menerima amalan-amalan tertentu melalui orang-orang yang tertentu. Dia kata dia bermimpi, malam tadi ada, kita kata berjumpa dengan seorang tuan guru, orang alim, katakan berjubah, berserban, apa semua. Dia suruh saya amalkan begini. Adakah boleh diterima terus? Tidak mungkin macam Allah Subhanahu wa taala, kecuali jika ianya
bertepatan dengan apa yang disarankan dalam nas hadis Nabi SAW. Itu pun kata ulama, bukanlah kerana orang tua yang datang dalam mimpi itu, tetapi kerana saranan Nabi SAW dalam beramal. Dalam saranan Nabi SAW, bukan kerana orang yang datang. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW dalam hadis ini jelas, Nabi sifat Nabi dalam mimpi tadi, ataupun Nabi diminta untuk memberikan kepada orang yang lebih tua. Ada orang yang lebih tua, maka Nabi pun berikanlah kepada orang yang lebih tua. Yang lebih tua ni tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, macam mana Ustaz katakan, ialah yang lebih tua daripada dua orang. Kalau kita ada seorang tu umurnya 40, seorang lagi 41 ke, maka 41 tu lebih tua daripada umur 40. Kita kata tidak ada kiraannya begitu saya kata. Tapi ada juga orang yang dipanggil baby face. Baby face. Macam Man baby face Man. Lebih kurang ada setengah orang yang katakan dia dah berumur tapi nampak muka macam muda. Itu sebenarnya mengikut penilaian kita lah, siapa yang lebih tua, katakan, yang kita nampak secara hukum zahir, katakan. Unless kalau kita nampak tanya boleh umur berapa, katakan. Kadang-kadang sebenarnya kita tak digalakkan untuk bertanya umur seseorang. Tak digalakkan, katakan. Adalah saya tengok nanti kalau nanti ada kesempatan, saya cuba carikan hadis Nabi SAW yang sebab orang Arab khususnya, kalau syekh kan umur kau, dia tak nak bagi tahu jawapan. Dia tak nak bagi tahu umur berapa, katakan. Wallahu alam. Paling tidak pun kita boleh tanya dia bila dilahirkan. Okey, katakan. Bila dia dilahirkan. So bila dilahirkan kita tahulah umurnya berapa. Ada. Tapi untuk nak tanya berapa umur dia sekarang, dia susah. Ataupun dia macam tak nak bagi jawapan, katakan. Dan dia kita kata biasanya macam itulah sikap para masyayikh bila dia takkan bagi tahu umur dia berapa, katakan. Tapi kita dah, orang Melayu kita jadi kebiasaan. Berapa umur kau? Baru kata, baru 30, baru 40. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang pertama ni jelas, Nabi SAW mendahulukan orang yang lebih tua. Tengok, hatta Nabi SAW pun kedudukan dia sebagai seorang nabi, merupakan seorang rasul, tidak bermakna dia tidak perlu mengihtiram sesiapa pun. Ini adab kita pula. Kita sebagai pemimpin, kita sebagai orang yang berkedudukan tuan-tuan mati Allah sekalipun, bila datang seorang yang lebih tinggi daripada kita, ataupun yang kita kata lebih umurnya daripada kita, tidaklah bermakna kita tak boleh melakukan ataupun kita tidak mengihtiram, menghormati orang yang lebih tua. Tengok saja dalam misalan ni hadis dalam apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ni, walaupun dia seorang nabi, tuan-tuan mati Allah, dia tetap memberikan ihtiram kepada sahabat ataupun orang yang lebih tua. Satu persoalan dalam hadis ini, tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, ustaz boleh ke berkongsi kayu siwak? Kalau tuan-tuan saya tak nak, kalau Nabi punya kayu siwak saya nak. Kayu kesugi Nabi, tak kisahlah Nabi baru lepas gosok gigi ke apa, Nabi baru gosok gigi ataupun baru lepas bersiwak ke, saya sanggup. Tapi untuk orang kita, selama kita, macam Allah, tidaklah. Tak. Kita tak boleh nak kiaskan kat sini untuk kita lakukan sesama kita, ataupun sesama sahabat. Paling tidak pun kalau kita ambil kayu sugi kawan tu, macam Allah Subhanahu wa taala, kita potong yang lama, potong yang lama dan ambil yang baru, yang barulah. Mana potong yang dah digunakan dan buang kulit yang baru, yang ini, dan gunakan yang walaupun sugi yang sama, potong yang lama tu, potong yang dah diguna pakai itu,
buang yang baru dan gigit balik biar lembut, barulah start gosok gigi bersiwak balik, katakan. Nanti kalau ada orang yang ketiga pun, orang seterusnya pun sama juga, potong yang dah digunakan tu buat, kata. Tapi untuk nak kayu siwak yang digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi dalam hadis ni, zahir hadis ni, Nabi hulurkan terus siwak yang yang diguna pakai tadi untuk diberikan kepada orang yang datang berjumpa dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah mimpi dah, adalah mimpi. Baik. Kemudian hadis yang kedua tentang mati Allah Subhanahu wa taala, Sahal ibn Sa'id Al-Ansari radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu diberi minum, lalu baginda meminumnya. Sebelah kanannya ada terdapat seorang anak muda, yang sebelah kiri orang tua. Kanan dan kiri, katakan. Kalau lihat dalam hadis ini, Nabi, kalau dalam hadis, Nabi kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbu tayammun fi sya'ni kulli. Nabi suka buat apa-apa urusan yang baik, Nabi mulakan dengan sebelah kanan. Nabi mulakan dengan sebelah kanan, katakan. Maka tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, seharusnya kita jugalah, kita seboleh-bolehlah kita kata untuk nak memulakan dengan sebelah kanan dahulu. Masuk waktu kita azan dahulu. الله أكبر الله
saya sempat merujuk kepada fatwa berkaitan dengan bertanyakan tentang umur. Tidak, dalam fatwa ni dia kata falam naqif ala hadisin marfu'in ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami tidak jumpa, kami tak dapat, maknanya tidak memperolehi mana hadis yang marfu' berkaitan dengan larangan bertanya tentang umur tu kan. Tetapi nama Allah Subhanahu wa taala ada riwayat-riwayat, dikata antaranya dalam Imam Qurtubi rahimahullah taala dalam tafsirnya, dia meriwayatkan daripada rawa an-nas, orang ramai meriwayatkan daripada Imam Malik rahimahullah taala, dia berkata minal muru'atir rajul an la yukhbir bisinnihi, termasuk dalam maruah seorang lelaki itu janganlah dia memberitahu tentang umurnya. Adalah juga riwayat daripada Imam Syafi'i rahimahullah taala dan sebagainya. Tetapi keputusan yang disebut dalam dalam kita kata dalam fatwa ni, dia kata tidak ada larangan, tidak ada larangan untuk nak menyebut nama, nak menyebut umur, wallahu a'lam, tidak ada larangan. Tapi menjadi kebiasaan orang Arab nama Allah Subhanahu wa taala, dia aiblah bertanya umur, katakan itu hukum adat dia orang lah, katakan. Tetapi tidak ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Kalau ada pun mungkin hadis yang dhaif dan sebagainya. Baik, tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala. Balik pada topik kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yuhibbu at-tayammun fi sya'ni kulli. Nabi buat banyak perkara yang berkaitan dengan perkara baik. Nabi mulakan dengan sebelah kanan. Masuk masjid kaki kanan. Kita kata nak basuh wuduk ataupun kita nak berwuduk, mulakan dengan sebelah kanan dahulu. Nak bersugi gunakan tangan kanan, dan nak gosok gigi pun mulakan sebelah kanan dahulu, katakan. Dan Nabi SAW nak sikat rambut pun Nabi gunakan sebelah kanan. Nak pakai slipper pun Nabi gunakan sebelah kanan. Fi tarajjulihi wa tana'ulihi, Nabi sebut wa fi tatahhurihi. Nabi sebut kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbu at-tayammun fi sya'nihi kulli fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tatahhuru. Dan macam Nabi suka buat benda sebelah kanan, dalam fi tana'ulihi, memakai slipper Nabi suka sebelah kanan dahulu, dan fi tarajjulihi, sikat rambutnya Nabi suka sikat sebelah kanan dahulu. Dan kemudiannya tuan-tuan macam Allah fi tatahurihi, itu juga dalam berwuduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak amalan makan, minum semua pegang dengan tangan kanan, macam Allah. Fa inna syaitana ya'kul wa yashrabu shimalihi, kerana yang makan tangan kanan, yang makan tangan kiri, yang minum tangan kiri syaitan. Jelas ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kadang-kadang kita tak perasan, kita makan tangan kanan, minum tangan kiri, ataupun kadang-kadang kita pun makan dengan tangan kiri juga. Sekarang kan orang-orang yang kita kata kita pergi makan kat mana-mana pun, macam Allah, pergi makan kendi kahwin pun kita ambil dua sudu. Kat rumah kita pun kita kadang-kadang pakai dua sudu kan, kiri dan kanan. Kadang-kadang kanan pun suap, kiri pun suap, kan. Ini adab kita dalam makan macam Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Nabi dah ajar dah, katakan fitan, makna Nabi makan dengan tangan kanan, syaitan yang makan tangan kiri, katakan. Janganlah kita mencontohi perangai syaitan yang makannya dengan tangan kiri dan minumnya dengan tangan kiri. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala, apa pun Nabi suka sebelah kanan. Even dalam saf salat pun yang kanan lebih baik daripada yang kiri. Tetapi bukanlah dalam saf salat dia kita kena dipanggil, tak boleh ambil satu nas saja untuk nak memenuhkan sebelah kanan dia dahulu, tak boleh. Sebab dalam saf salat ni memanglah tak nafikan yang sebelah kanan lebih baik daripada sebelah kiri. Tetapi kita ada satu lagi hadis Nabi SAW. Nabi kata sawu sufufakum, istawu sawu sufufakum, luruskan saf, samakan saf. Samakan saf macam Allah, maksudnya di sudut bilangan. Sebelah 5, sebelah lagi pun kanan 5, kiri pun 5. Dia balance. Jangan sebelah kanan penuh, sebelah kiri kosong. Waktu orang yang masuk kemudian dia tengok,
Walaupun sebelah kanan tu afdal, tapi tengok sebelah kiri kosong, dia masuklah sebelah kiri. Ada. Kalau apa ni kita kata saf yang baru sedangkan depan ada kosong lagi, sebaik-baiknya dipenuhkan, sebab Nabi sebut atimmus safal awwal fal awwal. Macam mana? Belakang. Dia mula belakang imam. Belakang imam dulu. Dia start, dia apapun saf mesti mula daripada tengah. Yes. Lepas tu dia masuk kanan, lepas tu yang datang masuk kiri, kanan kiri kanan kiri. Sebab istilahnya sawu sufufakum. Sawu sufufakum maknanya samakan. Kalau syekh kami tu dia kata apa ni, istawu maknanya lurus. Tapi sawu samakan. Samakan apa sudut bilangan tu. Sebab itu binaan masjid, binaan surau, kedudukan imam itu sebaiknya berada pada tengah-tengah. Itu yang terbaik lah, yang kalau dapat dapat berada tengah, supaya kita nampak apa ni, bilangan sebelah kanan kiri tu jumlahnya sama. Wallahu a'lam. Orang yang buat bina masjid dia tahulah, yang tekan tengok. Tuan-tuan nampak jumpa binaan masjid, apa ni kita kata kedudukan imam tu pada lebih sebelah kanan. Majoriti setakat ni lah saya pergi mana-mana masjid yang dibina lah, yang dibina betul-betul ikut spek kan, yang katakan si kedudukannya adalah tengah-tengah yang katakan. Itu dalam untuk pembinaan lah, sebab nak memastikan istilahnya kita kata istawu tu dengan sawu sufufakum itu. Wallahu a'lam. Tapi bukanlah menjadi berdosa ke Ustaz kalau kita imam tu tak duduk pada tengah. Tak ada lah sampai berdosa, kata nak. Jangan faham kat situ, kata nak. Ini kita kata kita kata terbaik yang lebih baik. Wallahu a'lam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dan perkara, dan ada benda-benda yang Nabi SAW kita kata dahulukan tangan kiri ataupun sebelah kiri. Contohnya masuk tandas, keluar daripada keluar daripada masjid, keluar daripada tandas pakai kaki kanan, keluar daripada tandas kaki kiri, keluar daripada masjid kaki kiri, keluar daripada tandas kaki kanan, katakan. Maka ada benda-benda yang Nabi buat sebelah kiri. Ada, wallahu a'lam. Tapi benda yang baik Nabi akan mulakan dengan sebelah kanan. Sebab tu kita memberi, jangan beri guna tangan kiri. Even kita nak beri sedekah ke, nak beri kat orang ke sesuatu, dan yang nak mengambil tu ajar anak-anak, biasakan ambil tangan kanan, beri tangan kanan, ambil pun tangan kanan. Ada. Kalau kita tak biasakan mereka nama Allah Subhanahu wa taala, dia akan terbiasa dengan tangan kiri. Dan kita beritahu kenapa mesti dengan tangan kanan. Sunnah Nabi SAW, supaya dia terbiasa. Ini sunnah Nabi SAW, ini sunnah Nabi SAW. Supaya dia melakukan perbuatan itu, dia tahu ini sunnah Nabi SAW. Wallahu a'lam. Tuan-tuan mati Allah SWT, Nabi dalam kes ini Nabi dahulukan sebelah kanan. Walaupun yang sebelahnya orang tua, sebelah kiri yang orang yang tua, sebelah kanan orang muda, Nabi tetap nak ihtiramkan yang sebelah kanan. Hak dia ada. Hak dia ada. Hak dia, kenapa hak dia ada? Sebab dia duduk di sebelah kanan. Dia duduk sebelah kanan. So Nabi bertanya, adakah ini adab Nabi, masya-Allah dia muamalah Nabi SAW sangat tinggi lah, katakan. Dia bertanya dengan orang yang sebelah kanannya tadi, nak tak boleh tak izinkan aku sekiranya aku beri hari ini kepada orang yang lebih tua, daripada maknanya lebih tua, katakan. Ada. Maka sahabat yang duduk sebelah kanan Nabi yang muda ni tadi, dia kata tak bagi. Dia tak bagi. Dia tak bagi. Anak muda tadi menjawab, tidak, demi Allah wahai Rasulullah, aku tidak melebihkan orang lain lebih daripada aku sendiri dalam mendapatkan sesuatu darimu. Jadi dia ada kat situ, sahabat ni kata yang ni kita kata dia keinginan dia tinggi, sangat tinggi, daripada apa yang Nabi beri. Dia akan apa kita kata, kalau apa ni, itu hak dia, maknanya walaupun dia akan dahulu lebihkan diri dia dulu.
kalau ianya ada kaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun orang yang tu lebih tua daripada dia, tapi dekat sini dia ada hak. Sebab tu Nabi minta izin. Boleh tak bagi? Katakan. Ada. Jadi tuan-tuan macam Allah SWT adab Nabi, kita kata muamalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kadang-kadang kita saf depan ni macam Allah, kecuali duduk belakang ni lah. Lepas ni pergi cerita pasal budak duduk depan, budak-budak belakang. Kita arah terus ke belakang. Kita dah datang lambat kan, dia kata kan. Kita arah terus duduk belakang. Kita pula ambil tempat dia. Kita pula ambil tempat dia. Kalau apa di sini macam Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun kita orang tua, kita lebih tua, tidak bermakna kita ada hak tempat situ. Sedangkan di situ siapa yang lebih dahulu duduk situ, katakan kanak-kanak tersebut. Maka tak apalah, biarlah, janganlah dia suruh budak tu ke belakang. As long as kita kata dia, walaupun dia muda lagi, kanak umur 10 tahun, 9 tahun, tapi hak dia dah duduk situ. Unless dia duduk kat belakang imam betul-betul. Kalau duduk belakang imam betul-betul macam Allah, itu bukan hak dia untuk di situ. Sebab dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata orang yang di belakang Nabi ini adalah mesti orang yang lebih kita kata ulin nuha, dia panggil. Ini disebut dalam hadis Nabi ulin nuha, maknanya yang lebih kita kata orang tua lah, orang berumur lah, kata tak, yang tahu hukum dan sebagainya, katakan. Tapi kanak-kanak memang tak sesuai untuk dia duduk di belakang. Disebut dalam hadis tu liyalini minkum ulul ahlami wan nuha. Orang yang dah balik dan ada berakal lah, kira orang yang dah balik dan ada kecerdasan otak, katakan, ataupun kecerdasan lah, katakan, nuha. Jarang nama orang nama nuha kan, katakan. Kalau nuha tu jangan nahi, nuha ada, jangan salah sebut. Nuha kata, nuha katakan ulin nuha. Nuha ni adalah maksudnya yang cerdas akalnya, yang cepat memahami. Nuha makna yang cepat memahami. Nuha katakan. Kalau ada nama anak lah, kalau kuat nama anak ke nama cucu kan, dia katakan satu perkataan je, senang, tak payah banyak. Ada dipanggil nuha, nuha, nun hak simpul, ada nun hak simpul dan tu ya maksurah, katakan. Dia ejaan dia nuha lah, NUHE, katakan. Cuma ejaan Arabnya kena betul kan, jangan hak dengan hak simpul. Nun waw hak nun hak simpul, ya maksurah. Itu ejaan Arabnya, katakan. Dibaca dengan nuha, kata. Ulin nuha maknanya apa Ustaz? Orang yang cepat memahami. Orang yang cepat memahami sesuatu lah, katakan. Liyalini minkum ulul ahlami wan nuha, summa alladhina yalunahum, summa alladhina yalunahum, summa alladhina yalunahum, summa alladhina yalunahum. Jadi kita kata belakang imam memang kita kata afdalnya, kita kata makna orang yang tadilah, yang berumur, yang dah balik apa semua dah, kita kata orang tua-tua, katakan, ataupun yang tahu tentang hukum dan sebagainya. Lepas tu berikutnya. Walau bagaimana sekalipun kes yang tadi ni, kalau dia duduk ujung sana ke, kita katakan dia dah datang awal, maka kita tak berhak untuk mengalihkan dia pergi duduk belakang. Kita tak berhak untuk mengalihkan, biarlah, lepaskanlah dia duduk kat depan macam Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bissawab. Baik. Jadi tuan-tuan, macam balik pada hadis tadi, Sahal bin Sa'ad Sa'idi radhiyallahu anhu, dia kata anak muda tadi menjawab, tidak, demi Allah wahai Rasulullah, aku tidak melebihkan orang lain lebih daripada diriku sendiri dalam mendapatkan sesuatu darimu. Dalam mendapatkan sesuatu daripada Nabi SAW, sahabat tak akan tengok orang yang lain lebih tua daripada dia ke, yang penting dia dapat dulu daripada Nabi SAW. Sebab sahabat ni dia sentiasa berlumba-lumba
untuk mendapatkan sesuatu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallam, contohnya dia kata dalam hadis ni, Nabi kata apa, 70,000 yang dapat masuk syurga tanpa hisab. Maknanya fastazattu rabbi, aku minta tambah lagi, maka Allah tambahkan lagi, setiap satu digandakan dengan 70,000. Maka ramai-ramai sahabat-sahabat Nabi yang dengar tadi Ukasyah dulu, ya Rasulullah, katakan doakanlah aku untuk aku dapat bersama-sama dengan aku dapat masuk ke syurga tanpa hisab. Nabi kata terus, Nabi kata wala zalik, dan kamu wahai Ukasyah salah seorang daripada yang mendapat masuk syurga tanpa hisab. Bila sebut dia Ukasyah dapat, dan sahabat yang lain semua nak, ya Rasulullah kami pun nak ya Rasulullah, katakan. Maka sahabat Nabi kata sabaqakum Ukasyah, minta maaflah Ukasyah dapat dulu dah, katakan. Jadi sahabat-sahabat ni dia ada, kita kata dia kita kata nak dapatkan sesuatu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentulah ini satu kelebihan lah. Sebab itu tidak pelik rambut Nabi, tuan-tuan mati Allah, bila berlakunya, bila Nabi dicukur rambutnya sebelum gugur ke tanah, dah ada orang dah duk tandahkan rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bertabarruk dengan kita kata dengan mengambil berkat daripada peninggalan ataupun athar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau yang rambut yang ada hari ni tu, yang disebarkan tu, saya pun tak tahu, Allah alam betul tak betul. Tak, kita pun tak tahu. Disebarkan, katakan dibuatkan pameran, ini rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kata ianya betul, memang rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam, betul lah, tak ada masalah pun. Harus orang nak bertabarruk dengan asar Nabi SAW. Pada salaf memang makruf, katakan, mengambil berkat daripada apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Antara yang disebutkan dalam kisah-kisah asar dalam hadis Nabi SAW, contohnya Astagfirullahalazim, ada satu pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak salah saya, sahabat rendamkan pakaian Nabi itu dalam air, lalu dijadikan ambil berkat daripada air perahan baju Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dijadikan ubat bagi mereka yang dihidapi penyakit, katakan. Di situ ulama salaf dalam bertabarruk dengan athar peninggalan yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam harus, tak ada masalah, dengan syarat bukanlah benda itu sendiri yang memberi penawarnya, mengubatinya. Yang mengubati Allah Subhanahu wa taala. Ada. Dan sahabat Nabi SAW bila Abu Hurairah radhiyallahu anhu sering mengadu pada Nabi SAW. Dia sering mengadu pada Nabi, ya Rasulullah, aku ni terlalu sangat lupa. Nabi selubungkan dia dengan kain ridak Nabi SAW. Kain ridak Nabi SAW diselubungkan kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Abu Hurairah, selepas aku diselubungkan dengan kain ridak Nabi SAW itu, dengan berkat doa Nabi dan maka aku tak lupa dah selepas itu apa yang aku hafal. Kalau semua orang nak semua hafal, tak lupa macam Allah Subhanahu wa taala. Jadi wallahu a'lam, kalau sebab tu jangan sampai kita terfitnah, dikatakan ni barang peninggalan Nabi SAW, ini rambut Nabi, ini gini, ini. Semuanya tuan-tuan, dakwaan tadi kita kata Nabi kata al-bayyinah 'ala al-mudda'i. Orang yang mendakwa mesti bawa bukti, katakan. Kalau tak diminta, tak ada bukti, ladda'a madda'. Semua orang akan dakwa benda yang dia nak dakwa. Tapi al-bayyinah 'ala al-mudda'i. Orang yang mendakwa kena datangkan bukti. Bukan orang yang didakwa, katakan. Orang yang mendakwa dia kena datangkan bukti tentang Allah Subhanahu wa taala. Hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Katakanlah wahai Muhammad, kata, datangkan bukti, kata.
Sama dengan isu baru-baru ni tentang mati Allah Subhanahu Wa Taala yang kita disebutkan tentang isu apa ni cicit. Tiba-tiba je bangkit isu cicit Nabi SAW. Mana tak? Pelik katakan. Saya pun tak tahu apa cerita. Tiba-tiba orang tanya. Orang tanya. Cicit Nabi katakan. Kat Malaysia pun ramai buat cicit Nabi. Tak ada isu pun. Saya sambil berlawak pun ni dekat masa dekat pejabat bincang-bincang dengan sahabat-sahabat kawan-kawan pasal isu ni lah yang katakan pasal isu cicit Nabi ni. Taulah katakan kalau nak ikutkan keturunan Nabi ini kita semua keturunan Nabi lah kau. Ada kullukum min Adam wa Adam min turab kata Nabi SAW. Semua kamu daripada Nabi Adam dan Nabi Adam dijadikan daripada tanah katakan. Tapi persoalannya tuan-tuan mata Allah Subhanahu Wa Taala bila nak mengaku jadi cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam kita kata apa ni dakwaan yang macam tadilah bayinah kena datangkan bukti katakan. Walaupun seorang tu dia boleh sebut bukti, dia boleh nyatakan bukti, tapi betul tak bukti itu pun nak kaji juga. Dia sebut boleh dia hafal Arab dia hafal bin siapa dia kena ada seorang pula yang mengkaji betul ke tak betul. Betul ke tak betul di depan nak pulan dan nak pulan. Kalau betul sekalipun tuan-tuan mati Allah, janganlah mendakwa yang bukan-bukan. Ada yang mendakwa dia inilah Imam Mahdi yang telah muncul. Mana datang nombor 38, kenapa mesti nombor 38? Kenapa nak diagungkan nombor 38? Apa kena-mengena? Mana kata nombor 38? Dalam hadis kata 38 tu adalah apa ni kita kata apa ni adalah Imam Mahdi. Oh kenapa dalam TikTok dia buat tuan-tuan macam Allah ni orang-orang yang hulu. Kalau tuan-tuan tengok dalam TikTok, ada saya tengok dalam TikTok apa kenapa apa ni cicit ni yang mendakwa cicit ni Nabi dia sentiasa pakai spek mata hitam. Ada tak? Tak ada. Kena cari TikTok dulu. Kenapa dia kata mata dia tu kalau sekali dia buka mata Allah akan menyebabkan apa ni para wanita semua apa kita kata tertarik dengan dia. Benda-benda yang tak sepatutnya mata Allah di apa. Memanglah kita tahu Nabi SAW tu bahkan ada yang mengatakan Nabi tu lebih cantik, lebih handsome daripada Nabi Yusuf AS. Ada pandangan gitu. Tapi janganlah sampai kita kata mentang-mentang dia kita kata dia keturunan Nabi. Pujian melambung-lambung tuan mata Allah. Hak keturunan Nabi SAW kita kata ada dia punya yang telah digaris pandukan oleh syarak. Ihtiram dia. Kalau dia melakukan kesalahan, dia tetap melakukan kesalahan. Bukan makna dia tu maksum, tidak. Jangan kita letakkan kedudukan apa ni keturunan Nabi itu sampai tahap maksum. Yes, kita letakkan dia keturunan Nabi SAW. Nabi dah pesan suruh apa ni ihtiram ahli keluarga dia dan sebagainya. Kita ihtiram seperti mana yang dianjurkan oleh syarak. Tapi nak menyatakan bawa dia datang Malaysia nak ajar selawat yang Nabi ajar. Tuan-tuan, yang Nabi ajar tu je lah dalam selawat yang kita baca dalam semayang tu je. Ada tak selawat lain yang Nabi ajar? Ya, kan? Yang Nabi ajar memang tak termaktub dalam hadis-hadis semua. Hak yang Nabi ajar tu je selawat yang kita. Tapi kalau datang nak bawa selawat yang lain yang konon-konon dia dapat secara special kerana dia adalah keturunan Nabi, dia adalah cicit Nabi SAW, dia dapat khas terus daripada Nabi SAW, karut. Katakan. Karut katakan. Sebab tu kita kata dalam Allah Subhanahu Wa Taala kita kata pastikan apa ni kadang-kadang kita kena open mind itu, open pemikiran gitu tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia Nabi kata apa dekat Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Nabi kata apa? Nabi SAW kata, "Ya Fatimah, inkidhi nafski. Inkidhi nafsaka minan nar." Selamatkanlah diri kamu daripada api neraka. Nabi sebut dalam hadis yang lain, "Law anna al-Fatimah bint Muhammad sarqat laqata'tu yadaha." Kalaulah Fatimah binti Muhammad
mencuri, aku akan potong tangan dia. Maknanya tidak adalah kita kata special case hingga kan dia boleh melangkaui hukum syarak dalam mati Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita katakan perkara itu dalam mati Allah kita terlalu mengagung-agungkan, katakan berlebih. Dan nak ikutkan dalam mati Allah kat Malaysia ni, katakan kami dalam grup kami para asatizah dalam mati Allah Subhanahu wa taala, katakan sajalah dalam grup tu kita tahu adalah yang 2, 3, 4 orang tu dalam grup tu yang memang dia keturunan Nabi. Ada daripada seorang daripada Terengganu, seorang daripada mana, memang dia keturunan Nabi, jelas. Sebab seorang yang mendakwa keturunan Nabi SAW, dia mesti ada bawa buku khas tentang keluarga dia, silsilah keluarga dia, daripada siapa dia ni, bin siapa, setiap ahli keluarga Nabi SAW. Sebab dia ahli keturunan Nabi, dia kena jaga nasab dia kena jaga. Sebab apa? Kerana dia ada benda yang dia tak boleh buat. Antaranya dia tak boleh terima duit zakat. Kalau dia ahli keluarga Nabi SAW, dia cicit, dia keturunan Nabi SAW, Ahlul Bait, zakat dia tak boleh terima. Kalau dia dapat duit, katalah Selangor keluarkan beasiswa zakat, dia tak boleh terima duit tu, walaupun untuk tujuan belajar. Bukan Nabi SAW nampak Hasan Husin dia makan sesuatu yang kita kata yang sumbernya daripada zakat ataupun sedekah, Nabi korek balik daripada mulut. Bukan sebab itu seluruh ahli keluarga Nabi SAW, mereka akan ada buku khas. Mereka ada buku yang tertulis padanya tentang keturunan dia, keluarga dia. Even yang kat Malaysia pun sama. Kalau kat Malaysia ni kita katakan ada, bukan tak ada, cuma mereka tak nak mengaku depan orang ramai, saya keturunan Nabi. Tak ada. Cuma dia tahu dia adalah cucu cicit baginda ataupun dia ahli bait, dan dia tahu dia tak boleh terima duit zakat, dia tak boleh terima duit sedekah. Sebab itu dia tak suka menzahirkan yang dia adalah keturunan Nabi SAW. Untuk apa? La fakhar. Tak ada apa nak dibanggakan, dia katakan. Kerana akhirnya sekali balik kepada nama Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan dan keimanan dia. Ada juga kita katakan keturunan Nabi SAW dengan tak menutup auratnya. Kebencian kita bukan pada keturunan dia, kebencian kita kerana dia bersalahan dengan syariat. Tu je. Al-bughdu lillah wa hubbu lillah. Benci kerana Allah, cinta kerana Allah Subhanahu wa taala. Dekat negara Arab tuan, ada. Tengok Raja Jordan, Raja Morocco katakan. Hak tu memang jelas keturunan Nabi SAW. Raja Jordan, tengok keluarga dia macam mana. Tengok dia katakan Raja Morocco, keturunan dia memang jelas Morocco, Sayyidina Hasan, jalurnya adalah Sayyidina Hasan, dan Raja Jordan keturunan Sayyidina Husin radhiyallahu anhum jami'an. Tapi dia katakan, adakah kita membenci dia kerana keturunan? Tidak. Kita benci nama Allah jika seseorang yang ahlul bait tadi, jika dia bersalahan dengan sunnah Nabi SAW, dia bersalahan dengan syariat. Sebab tu garis panduannya tadi, hubbul lillah wal bughdu lillah. Maknanya cinta kerana Allah, benci kerana Allah Subhanahu wa taala. Bukan benci sebab kita kata ni, benci kerana dia bersalahan dengan syariat, tapi tidak pada keturunan. Tu kita kena faham perbezaan macam Allah. Baik, itu nama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam, katakan. Mungkin ada kita kata, yalah, macam saya kata tadi tentang mata Allah Subhanahu wa taala, dengan pelik bila kita kata nak kena bawa datang daripada Morocco datang ke Malaysia tentang mata Allah, dengan
apa nama, perbelanjaannya bukan sikit nak bawa apa jauh-jauh kat Malaysia pun ramai. Cucuk Nabi sallallahu alaihi wasallam baik ramai katakan. Tapi nak tak tahu kenapa nak mesti diagungkan nombor 38 gitu. Mana datang katakan. Dia yang di-highlightkan ialah cicit Nabi yang ke-38 katakan. Allah a'lam katakan. Mungkin ada something, sesuatu di sebaliknya ke Allah a'lam. Bila tak diberikan tauliah atau tak berikan kelulusan, marah katakan. Ini cucuk Nabi ini cucuk Nabi, kita kena ihtiram dan sebagainya katakan. Allah a'lam katakan. Jadi tuan-tuan mati Allah, kita kena berlapang dada dan kita kena tengok, kaji sendiri, kaji dengan mati Allah. Jangan mudah untuk kita disalah ertikan ataupun disalah fahamkan dalam satu isu. Wallahu a'lam. Baik. Yang terakhir, hadis yang terakhir, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, hendaklah orang yang berada di belakangku di kalangan orang-orang yang cerdas akalnya dan cepat fahamnya. Begitu juga dengan orang-orang yang di belakang mereka. Baginda mengulangi 3 kali, dan hendaklah kalian berhati-hati dalam hiruk pikuk tempat berjual beli. Hadis ini nama Allah Subhanahu wa taala pada dasarnya ialah dimasukkan dalam babus salah, dalam berkaitan dengan saf. Nama Allah berkaitan dengan saf. Maknanya kita macam tadi saya sebutlah, siapa yang berhak duduk di belakang saf yang pertama, saf yang kedua, adalah orang yang lebih tua lah pada saf yang pertama, kemudian diikuti dengan saf yang berikutnya, seterusnya lah katakan. Maknanya kanak-kanak ni kita kata saf mereka adalah di belakang katakan. Di belakang, dan selepas kanak-kanak barulah wanita katakan. Selepas kanak-kanak barulah wanita. Tapi macam mana sekalipun, kalau kanak-kanak tadi dah duduk di saf yang tertentu, tak perlulah nak dialih mereka untuk duduk di belakang. Bahkan kata Syekh kami dulu, bila ditanyakan kepada Syekh, budak-budak sekarang ni kalau duduk sebaris, dia main, dia bergurau, bising pula kat belakang katakan. Macam mana nak buat zaman sekarang katakan? Kalau letakkan selonggok atau sebaris dengan dia orang, dia pijak kaki dia pijak kaki dia, tolak dia bising. Maka Syekh kata Syekh bagi jawapan, ambil fatwa, kata sebaik-baiknya kalau gitulah keadaannya katakan, maka boleh, tak ada masalah untuk kanak-kanak tadi diletak selang-seli pada orang dewasa katakan. Orang dewasa ataupun letak sebelah bapak dia sendiri. Siap bapak pegang anak dia sendiri duduk sebelah katakan. Wallahu a'lam. Itu lebih baik daripada diletakkan di belakang jadi bising. Bukan macam kita dulu, macam anak-anak dulu. Untuk kanak-kanak zaman 80-an dulu, 70-an katakan, duduk belakang. Tak ada nak bising. Sekejap lagi kalau bising, siap katakan. Balik rumah katakan. Itu dululah. Sekarang tidak, menurut Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Tapi cara yang difatwakan itu disebut dalam fatwa-fatwa para ulama, nama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Jadi tuan-tuan, macam Allah Subhanahu wa taala, yang terakhirnya ialah Nabi kata sebut dalam hadis tu, hendaklah kalian berhati-hati dalam hiruk pikuk tempat jual beli. Tuan-tuan, ini macam Allah Subhanahu wa taala, suq ni, pasar ni adalah tempat syaitan. Tempat syaitan katakan. Sebab tu Nabi SAW, antara amalan yang perlu dibaca ialah bila masuk je pasar, baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir katakan. Mudah-mudahan kita selamat daripada kita kata permainan syaitan di pasar kata. Wallahu a'lam kata. Jadi itu hiruk pikuk, bukan makna dilarang kita pergi pasar, tidak, kita tidak dilarang pergi ke pasar katakan. Macam juga tandas tempat syaitan. Adakah kita dilarang pergi ke tandas? Tidak. Tapi ada caranya. Kita masuk tandas dengan baca doa untuk menyelamatkan diri kita daripada syaitan. Begitu juga tadi masuknya kita ke pasar. Tak kira lah pasar malam ke, pasar Rabu ke, pasar pagi ke, pasar raya ke, katakan supermarket ke, apa, as long as pasar, katakan suq,
kedai kedai runcit ke apa ke tuan-tuan macam Allah, termasuk semua. Maka tuan-tuan macam Allah disunatkan ataupun di sabitnya kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wallahu a'lam. Pengajaran daripada hadis ini yang pertama sekali tuan-tuan macam Allah, di antara keagungan Allah adalah dia memuliakan orang-orang muslim yang lebih tua, terutama mereka yang teguh di atas jalannya dan yang beramal soleh. Ini kerana sesiapa yang keluar uban-ubannya di jalan Allah, baginya cahaya di hari kiamat, mereka juga menjadi sebab kepada turunnya rezeki dan mendapat kemenangan Islam macam Allah. Yang kedua, di antara adab-adab dengan orang-orang tua yang lanjut usianya adalah memuliakan mereka di dalam majlis-majlis dengan berlemah lembut dan mengasihi mereka serta mendahulukan penjagaan dan mengambil berat ke atas mereka selagi mana ia tidak menyalahi syariat. Dan yang ketiga disebutkan dalam hadis riwayat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi tadi, bahawa Rasulullah SAW memberi minuman itu kepada tangan orang muda tersebut dalam keadaan baginda tidak menyukainya. Ini kerana baginda tidak suka mendahulukan seorang yang muda usianya berbanding dengan orang yang lebih tua. Rasulullah SAW bersetuju untuk mendahulukan anak muda itu kerana dia lebih berpengetahuan dan mempunyai kepahaman atas kedudukannya tadi pada sebelah kanan. Ini menunjukkan bahawa seorang yang mempunyai ilmu pengetahuan didahulukan lebih daripada orang yang tua. Itu pun ada pandangan lah, nyatakan kenapa Nabi dahulukan yang sebelah kanan, dia kerana ilmu dia, nyatakan, dan pengetahuan dia. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Lepas tu tuan-tuan dibacalah nyatakan maklumat berkaitan dengan Syekh tu, Pak Tihmat, orang mana ni tadi? Pak Tihmat orang Kuala Nerang. Ada orang Kedah sini kenal? Tak pernah dengar nama. Orang Kedah nyatakan orang Kuala Nerang ni, Pak Tihmat ni tuan macam Allah, dia kita kata kat sini Syekh berumur 95 tahun dah. Ada kening dia tu telah jatuh sehingga ke matanya. Ada peribadi Syekh dihiasi kemuliaan dan karisma. Beberapa penuntut ilmu pernah menceritakan bahawa mereka membaca hadis di hadapan Syekh, lalu seekor ular menyusul masuk ke dalam, namun Syekh langsung tidak bergerak dari tempatnya. Itu ada kisah-kisah lah mengatakan. Apapun macam Allah Subhanahu Wa Taala, beliau ni telah berguru dengan sejumlah masyayikh, di antaranya Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili, dan juga Said Alawi Abbas Al-Maliki, dan Wan Ismail Wan Abdul Qadir Al-Fatani. So Datuk Pak Tihmat telah pun meriwayatkan daripada Wan Ismail bin Wan Abdul Qadir Al-Fatani, yang meriwayatkan daripada Ahmad Al-Fatani, dan meriwayatkan daripada Muhammad Zain bin Mustafa Al-Fatani, yang meriwayatkan daripada Syekh Abdul Qadir bin Abdul Rahman Al-Fatani, yang meriwayatkan daripada Syekh Ruhlah Daud bin Andillah bin Idris Al-Fatani, yang meriwayatkan daripada Said Sulaiman bin Yahya bin Umar Maqbul Al-Ahdan, yang menulis sanadnya di dalam catatan Al-Thabat yang bertajuk An-Nafas Al-Yamani Wal-Rawhir Rawhani fi Ijazati Al-Qudati Bani Al-Shawkani, karangan Al-Wajih Abdul Rahman bin Sulaiman Al-Ahdan. Wallahu ta'ala alam. Nanti insyaAllah kita akan datang, kita sambung pula adab-adab bersama dengan rakan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jadi setakat itu saja yang dapat saya kongsikan pada malam ini. Kita akhiri dengan bacaan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.